dekat bangunan building opposite ada reflection orang terjun. Orang terjun dari atas turun ke bawah. So bila saya pergi sana tu macam you can feel dia punya keirian dia tu kan. Dekat empangan tu aku pernah nampak macam buaya tapi kepala orang. Buaya tapi kepala orang. Dia pun cakap dengan Mimi, ni untuk uncle tu. Pasal macam uncle mana? Tu dekat pintu rumah hanti. Pasal macam Hello, Assalamualaikum. Nama saya Hezwan Ruzi. Selamat datang ke YouTube channel saya. Biasalah kalau kita bercerita pasal Uncle Sister, title dia adalah Uncle Sister. Kita ada Hezwan Ruzi dan Uncle Sister. Hari ini special ya. Kerana kita ada kawan-kawan Uncle Sister. Kerana apa? Kerana pertama, ini adalah aktiviti yang kita selalu buat untuk check masing-masing punya mental health ya. Kali ini kita buat special sikit lah sebab diorang ni hantar macam makanan-makanan daripada rumah masing-masing. Kita dah dapat macam-macam sambal. Yang ni Ida dengan laki dia bagi. Laki dia tahu macam tak ada nama. Ai, yang ni Haziq dengan adik dia bagi. Apa salah aku tak kenalkan lagi seorang aku kenalkan lah. Betul lah. So yang anda tengah tengok, Syawal cakap sikit hai. Hai, saya Syawal. Syawal ni perangai sebiji Hakim. Dia Hakim 2. Ya, dia Hakim 2. Sebelah Syawal kita ada Nadia dan juga Haziq. Haziq pernah muncul dalam Uncle Sister sebelum ini. hai. Muka sebijon kan. Mimi. Hai. Background dia sama dengan Hanan, penulis skrip. Dalam ni ada dua penulis tersohor, tetapi seorang nampak hantu, seorang tak boleh. So yang ni adalah pasangan suami isteri. Anda kenal mereka, Ida dan juga Ai. Hai. Yang ni rumah dia orang kat Ampang, duduk apartmen tinggi. Nanti Hanan akan ceritalah ada lembaga yang terjun. Aduh Hanan. Aduh tak ada pula. Cerita yang ringan-ringan je lah. Yang kalau macam dia masa seram tu tak payahlah. Nanti kepada mereka yang selalu tinggalkan komen dekat video Uncle Sister yang mengatakan, Abang Hiz, janganlah letak jump scare dekat video Uncle Sister. Korang tak faham. Itu yang kita letak insert. Okay, macam ni Hiz bagi contoh. Insert tu rupanya macam ni. Okay, Hiz letak insert, ada gambar hantu apa semua. Okay, jump scare rupa dia macam ni. Tu jump scare. Jump because apa? They jump to you for you to be scared. Banyak komen dekat Uncle Sister tu yang Hiz perasan bercakap macam bestnya ada kawan macam Hanan ni, boleh nampak, bolehlah cerita kat rumah ada apa. Sebab saya suka orang boleh nampak, boleh cerita, bagi tahu terus. Tapi Hanan mempunyai polisi, kalau nampak jangan bagi tahu. Ada sebabnya ya. Tetapi memandangkan ada di kalangan mereka dekat sini yang mahu tahu sebab masing-masing gatal nak tahu. Kita tengok apakah reaksi mereka dan selepas ini anda tentukan adakah best mempunyai seorang kawan yang mempunyai hijab mata terbuka. Kawan dengan Hanan best, tapi tak best kalau dia bercerita ya. Okey, silakan Hanan, siapakah mangsa pertama di dalam video ini? Jadi video kali ni bertajuk Lockdown with Ghost sebab diorang tak boleh pergi mana-mana. Diorang tak kat yes. Sambil tu makanlah ya kawan-kawan. So, aku punya nak diet ni, aku makan sambal dengan salad Ada makan sambal apa? Ini sambal pucuk ubi. Oh, pucuk ubi. Ida tengah viral ke sekarang pucuk ubi ni? Pucuk ubi tu sebab dia sambal kering kan. I layan pucuk ubi tu. You dia makan. Orang kata you are what you eat kan. Ada orang kat sini kerja gardenia tu dia makan roti. Dia makan dengan pucuk ubi juga, roti. Hanan, siapa mangsa pertama? Rumah Ai dengan Ida. First time I pergi rumah Ai. Rumah dia ada tingkap yang besar tau. Kita boleh tengok view kat luar lah. Masa tu malam lah. Lepas maghrib macam tu. Pasal I tengoklah kat luar. I tengok kat luar, dekat bangunan building opposite, ada reflection orang terjun. Orang terjun dari atas turun ke bawah. So I macam, apa hal ni kan? Macam ada orang bunuh diri ke kan kat sini kan? Lepas I dah nampak tu barulah I confirm dengan Ai apa benda. And then I jawab apa time tu? I cakap memang kat sini ada orang bunuh diri, which is rumah atas je. Satu floor atas korang. Satu floor kat atas korang. Atas floor tu je. Atas kat rumah saya tingkat 13 dia tingkat 14. Sejarah dia rumah atas ni ada pencuri masuk. So pencuri masuk, rumah tu tak ada orang. Owner dia keluar ke macam mana kan.
So penjuru tu masuk, kita kena kepung dengan security. Lepas tu dia tak tahu nak lari mana, dia terjun. Itu bukan bunuh diri, itu nak melarikan diri. Nak melarikan diri, terbunuh diri sendiri. Sama ada membunuh atau terbunuh kan. Masa tu I baru je pindah rumah tu sebulan ke sebulan. Rumah ni lah, rumah saya duduk sekarang ni lah. Bayangkanlah, dah baru duduk rumah ni, betul ada orang bunuh diri, ada orang terjun pula, mati pula kan. Malam-malam memang satu dah lama-lama lah, memang hidupkan lampu je lah kau tidur. Balik malam-malam kan takut dia punya dia punya roh-roh dia. Itulah takut, sekarang dah tak ada dah. Lepas kahwin masih tidur lampu terbuka tak? Lah tiba. Ke? Macam mana? Masih takut lagi tak suami awak Ida? Lepas kahwin lampu mungkin tutup, tapi yang menyinari dia Ida lah. Apa yang jadi tu, dia macam playback lah basically. Oh, maksudnya yang Hana nampak bukanlah dia nampak dekat tempat bawah tu, building depan ni, tapi reflection kat cermin building tu kan? Betul, lebih kurang macam tu. So bila biasanya kalau ada penampakan, I akan confirm dengan orang yang duduk setempat tu lah, ada tak apa-apa. So bila ada peristiwa tu macam ni, dia kadang-kadang macam playback tu dia macam terjadi balik. So random lah, sebab selalu kalau rumah orang, case ni kenapa? Tengah promote sambal kawan-kawan, mana tahu nak jual kan. Ini tengah makan peria. Cerita dia biasanya kalau kat rumah orang, sebab dulu yang biasa saya nampak kalau rumah tu diorang ada simpan cincin saka, sebab orang dulu pas saka pakai cincin tau. Kalau rumah orang tu ada simpan cincin saka, selalunya I akan dapat detect, I akan nampak bayangan cincin tu. And then I akan tanya, dalam bilik you ada cincin lama tak? Lepas tu dia kata ada. Oh ini ni my grandmom punya, atuk I punya dulu, macam tu kan. So bila dia tanya balik, memang keluarganya memakai lah benda-benda macam ni. Benda macam tu I biasa dapat detect kalau benda tu ada kat rumah orang. Cincin tu you merasakan dia ada ke memang nampak? Biasanya nampak macam bayangan cincin ataupun hantu pakai cincin. Dalam video yang lepas kita ada belajar dengan Ustaz Fuad, selalu gangguan-gangguan yang kita nampak ni, dia based on semasa perjanjian tu dibuat, barang tu digunakan atau syaitan tu digunakan. Allah Subhanahu Wa Taala tu beri isyarah sehingga kita jumpa apakah barang perjanjian tersebut. Sebagai contoh, ada orang berjanji menggunakan cincin. Kalau berkaitan cincin, biasanya rupa dia macam kadam, hantu raya. Hantu raya tahu kan macam mana rupa dia? Ringgi kan? Itu hantu galah. Tinggi berbulu. Macam Syawal ke? Hantu raya bukan menyerupai tuan dia. Itu juga, tapi general dia ketahui sebagai makhluk berbulu. Wow, Syawal. Lama lah. Lepas kita dapat dengar daripada Ustaz Fuad tu, siapa yang tak tengok lagi video tu boleh tengok lah. Haze letak link tu dekat sini ke kat sini. Manalah tekan je lah asal satu kat sini, okey? Lepas kita session dengan Ustaz Fuad tu, I korek lah. Ada tak cerita-cerita daripada belah family kita? Maksudnya it's not necessarily kita punya keturunan time tu tau. Maksudnya bukan time batch nenek kita ke apa. Maybe atas diorang lagi. Memang ada cerita, diorang bagi makan ancak sebab susah nak dapat anak. Ancak tu apa? Ancak tu adalah persembahan untuk makhluk halus. Selalunya dihanyutkan ke sungai. Atuk nenek I dengar diorang pakai benda tu sebab diorang lalui zaman macam 13 Mei, nak pergi perang tau. Macam itu, macam ilmu kebal lah. Yang pasal minta anak tu first time I dengar. I punya area actually banyak dekat parking belakang tu. Parking, sebab rumah I dia adalah bawah tu dia macam pasar raya mall lama dia macam mall lama tau. Okay, yang ni pun cerita ni pun kita orang pernah share. I dengan Haziq pernah share. So korang boleh tengok balik kalau siapa nak tengok. Dekat pasar raya tu ada parking lama. I sendiri kata orang memang dah tak parking kat situ, tapi kita orang pergi parking kat situ. So memang situ memang ada macam-macam lah. Ada macam kubur lama. Dulu pernah lah juga jalan dekat area tu kan. Masa sebelum berkahwin lah kan. Dulu masa bawa pindah dekat basement tu ada kedai tau. Ada kedai gunting rambut. Banyaklah kedai-kedai kecil ke macam kios kan. Tapi sekarang tak ada. Bila pergi sana, kat supermarket tu ada satu kedai Korea tau yang jual barang-barang second hand. So dia jadi tempat penyimpanan barang Korea tu. So bila saya pergi sana tu macam
you can feel dia punya keirian dia tu kan. Mall kat Rumah Air tu feel dia macam Endah Parade tau. Kalau korang tahu Endah Parade. Okay, kenapa I sebut Endah Parade? Aku rasa Endah Parade takkan zaman aku. So, okay, Endah Parade dia mall lama tau. Okay, Endah Parade kan dia banyak macam kedai-kedai yang dodgy, sunyi macam tu tau. Kawan-kawan lelaki I bagi tahu. Kat situ sebenarnya ada tempat ayam tau. Tempat macam ni ada biasanya foreigner open for business lah. These people yang open for business ni, diorang datang tak kosong tau. Menurut cerita orang yang datang bekerja kat sini, biasanya mereka dari negara seberang datang sini tak kosong. Maksud tak kosong tu, diorang ada ilmu yang entah apa-apalah dia pakai kan untuk tak tahulah apa benda kan. Because of that, hantu-hantu diorang ikut sekali tau. Apa yang nak relate dengan Rumah Air, I don't know dekat mall bawah Rumah Air ada kedai macam kedai Pakistan ke something like that, jual barang-barang macam Pakistan punya barang lah, minyak. Ada. Haze baru lalu semalam. Dia jual macam barang macam kacang-kacang, kurma, lepas tu dia jual bunga air mawar macam tu. Aku nampak hantu bi. bukan bisexual. BHAI. Bayar. Bayar. Hantu bayar, tapi aku tahu dia bukan orang sebab dia ada tanduk. Tanduk dia satu kat tengah ni. Bila nampak benda macam ni, macam mana nak relate, biasanya ini adalah pekerja-pekerja ni bawa dari sana. Biasanya dia menyerupai dari mana negeri dia orang datang. Harap viewers tak anggap konten ni racist bukan aku just nak describe hantu je. Kau jangan cakap aku racist. I rasa make sense juga Hanan sebab kedai Korea tu kebanyakan staff-staff dia orang Bangladesh, Pakistan dengan Bangladesh. Penampakan dia adalah macam foreigner punya hantu lah. So rasanya itu hantu yang diorang bawa. Aku nak tanya, aku ada soalan. Okay, so lepas Rumah Air dengan Ida level bawah sekali. So lepas diorang adalah Rumah Air. Lepas Rumah Air siapa? I tak tahu level ketakutan. Okay, kau kena faham tau, level ketakutan tu ikut experience aku. Tangga first siapa? Paling takut sebenarnya area rumah dia orang ni, Haziq dengan Nadia ni. Faham kenapa. Cepat cerita Rumah Air ada apa? Cepat. Aku nak sembuh Yasin kat hantu-hantu ni. What I can tell you guys, kalau contoh rumah korang aku detect ada orang hantar santau ke, hantar paku ke. Yang tu I memang akan bagi tahu straight away sebab itu harmful. Yang Haze punya selain yang dekat video sebelum ni kita pernah cerita. Masa tu kita orang naik lift nak pergi rumah you. Lepas tu ada barang, ada kunci you kot jatuh dekat celah lift tu. Ya. Okay. Sebenarnya waktu tu ada lembaga dalam lift tu, dia trip kaki you tau sebenarnya. Dia trip kaki Haze and then Haze tengah pegang kunci. Dia trip, lepas tu dia macam tarik benda tu, dia yang mendorong benda tu jatuh dekat lubang lift tu. Dekat lantai lift tu kan ada gap kan. So Haze punya barang tu jatuh daripada bag ke, daripada tangan Haze ke, lepas tu jatuh, lepas tu elok-elok je masuk celah yang lift tu punya gap tu. So Haze pun macam tak apalah, berserah macam tu. Lepas tu kat dalam rumah I akan sambung sekali dengan cerita Mimi nanti sebab ada kaitan. Ada kaitan pula. Hantu Mbah Siam. Hantu dia sama. So kena cerita sekali lah nanti. Okay, Syawal duduk section 17 kan? Rumah Syawal. Syawal buka mikrofon. Okay, dah. Okay. Habis dulu Syawal, saya sekolah kat section 24 tau, tahu tak? Tahu. 24 kan sebelah 17 kan? So kawan saya ramai kat 17 tau. Budak 24 nak pergi 17 ke dalam empangan tau, tahu tak? Tahu. Dekat empangan tu aku pernah nampak macam buaya tapi kepala orang. Buaya tapi kepala orang. Buaya darat. Hai sayang. Macam tu buaya darat. Masalahnya banyak kali tau, memang masa melintang empangan tu dia ada kat situ. Dekat 17 nama jalan dia nama-nama ikan tau. Betul. Aku rasa hantu kat situ like live up to their name sebab kat situ banyak hantu rupa ikan. Itu kita panggil anak ikan ya. Tapi benda paling vivid I nak cerita dekat section 17. Section 17 ada orang minyak tau. Oh ya. Awak lah.
Tak baik tau aku ni. Ya Allah. Sumpah dia macam hakim. Okay, teruskan. So ada satu ketika tu tutup lah macam rumah budak-budak ni yang duduk 17. Rumah dia orang malam-malam ada orang pecah masuk. Patah ada kesan macam minyak-minyak tau. Lepas tu ada dengar macam ada orang nak rogol. Macam ada kes sampai macam budak ni macam seluar dia semua dah kena buka dah. Tapi nasib baik sempat mak bapak dia rempuh masuk bilik tu. Lepas tu kawan-kawan dulu budak-budak Intek, budak-budak UiTM yang belajar TESOL, diorang punya kampus kat Seksyen 17 tau. Bila diorang duduk rumah bujang perempuan, benda-benda ni banyak. Benda-benda yang macam nak datang kacau-kacau ni. Lepas tu diorang rasa tak selamat kat situ. Nak jadi cerita. Okay, Zul, dia pernah sewa rumah dekat Seksyen 17 tau. Dia pernah terserempak dengan orang minyak yang ilmu dia belum cukup. Maksudnya dia kerana ilmu dia belum cukup, dia tak boleh sepenuhnya menjelma jadi orang minyak. Separuh dah. Dia rupa dia macam apa? Sebab dia dah orang minyak, tapi kepala dia, muka dia mesti nampak. Lepas tu muka dia macam mak rempit. Lepas tu nak jadi cerita, rupanya kat area Seksyen 17 tu ada bomoh. Ada bomoh yang mengamal ilmu ni lah. So orang ni semua, orang minyak apa benda semua ni datang dari rumah dia. Oh. Dia tak jadi takut, jadi kelakar cerita. You pernah cerita kat kita orang yang dah viewers semua yang you pernah drive malam-malam pergi Seksyen 17, lepas tu kereta you start dekat bawah pokok besar kan. So you time tu naik kereta tau. Syawal ni selalu bawa motor. So macam boleh lah anytime ada pembonceng kat belakang. Ya hantu Cikaro ke kan. So Syawal macam mana perasaan lah? Tapi kalau hantu Cikaro saya okey kot. Kalau hantu Cikaro saya okey kot. 17 ada terminal bas tau. Masa zaman terminal lama, ada sekali tu, ada satu bas kosong ni penuh dengan penumpang ni bukan orang. Maksudnya time tu dia macam nak buang hantu tu ke suatu tempat lah yang lain. Ada cerita orang nak buang benda ni, dia naik bas sekolah Haze. Sekolah Haze yang sekolah asrama tu, sebelum sekolah tu buka kan, sekolah Alam Syah dekat Putrajaya tu baru buka kan. So bila dia baru buka, so sebelum pembukaan itu kena bawa hantu naik bas. So cerita dia sekolah Haze ada seorang tu, ada seekor hantu tertinggal bas. Bila tertinggal, dia tak boleh nak keluar sebab bila dia buka macam sekolah Haze tu lah kan. Okay, engkau buka sebuah bangunan, engkau dah angkut hantu naik bas. Bila ada hantu tertinggal bas, engkau pagar tau. Bila kau pagar tu, bentuk pagar tu macam dom. Orang cakap lah, aku tak tahulah. Bentuk dia macam dom. So hantu tu tak boleh nak terbang keluar, tak boleh nak keluar, tak boleh nak, dah tu stuck lah dalam tu. Dulu kira I tak percaya lah benda tu. Sampai malam I nampak satu bas penuh dengan hantu tu. Oh ni nak buang kot. Lepas tu, korang yang selalu drive seorang balik malam rumah, kalau korang rasa, ada tips lah. Kalau korang rasa ada benda ikut korang dalam kereta ke, kat belakang motor ke, berhenti dulu kat McD, turunkan dia dulu. Kenapa McD? Dia nak beli BTS meal. Ini tips daripada driver Grab. Dia kata, kalau kita tak turunkan diorang ni kat mana-mana, diorang akan ikut balik rumah. Jadi tips dia, berhentikan diorang kat McD dulu. Dalam banyak tempat, kenapa McD? Tapi logik dia McD je lah buka lagi kot. Janji tempat tu buka lagi dan ada orang lah macam tu. Maksudnya boleh turunkan dia somewhere lah. Awak ada cerita tak, Syawal? Saya tak ada lagi lah setakat ni. Macam tiba-tiba awak naik motor, contohnya motor awak ada bakul kan, tiba-tiba ada budak tiba-tiba macam tu pandang bawah. Tak ada lah. Tak ada? Polis je lah tahan. Polis je tahan. Hanan nak move on to the next house ke? Aku nak move on ke rumah Mimi. Mimi, rumah Mimi banyak hantu. Serius lah. Rumah Mimi ni besar tau. Lepas tu dia banyak barang tau. Okay, I selalu tidur rumah Mimi sebab kita orang bila ada job, kita orang suka tulis together. Masa kali pertama datang, dia suruh tidur kat guest room dia lah, kat atas. So macam okay lah, aku bawa naik barang aku pergi macam biasa kan. Lepas tu aku tengok kat situ, dalam bilik tu ada hantu India tau. Datang mana ni hantu India ni? Masa tu sumpah tak tahu kiri kanan Mimi, jiran siapa tak tahu tau. Lepas tu I jemur towel apa benda semua kat luar tau. Sebab bilik tu ada boleh buka sliding door, boleh sidai towel apa benda semua lah. So aku nampak hantu ni datang dari rumah sebelah. Lepas tu I pun tanyalah Mimi, Mimi, rumah Mimi ada jiran berbangsa India tak? Lepas tu Mimi kata, oh sebelah rumah Mimi ni India. Serius lah Nan. Mimi ada cerita tentang jiran Mimi ni. Rumah ni sebelum Mimi masuk pindah sini, rumah ni dah kosong 4-5 tahun tau.
Jadi selepas 4-5 tahun Mimi orang pertama yang jejak kaki ke sini. Mimi datang dalam bulan 12 2019. Mimi datang untuk kemas-kemas lah rumah ni sebab rumah ni ada lagi barang-barang owner rumah ni. Tengah Mimi duduk kemas-kemas tu keluarlah jiran Mimi yang India tu. Keluar dia pun just be nice lah. Maksudnya dia menegur Mimi macam hi nanti pindah sini ke? Macam oh dia kenalkan diri dia apa semua gini-gini. Lepas tu dia tanya Mimi bila Mimi akan masuk kan. Dia cakap dalam bulan Januari kot. Tiba-tiba dia bagi satu look dia bagi satu pandangan ke arah rumah ni. Masa tu kita orang kat depan rumah. Cara dia tengok rumah ni sebiji macam cerita-cerita hantu yang kita tengok. Faham tak? Conjuring, jenis yang slow pandang ke rumah tu. Faham tak? Jenis look itu. So Mimi macam kejayaan kedua adalah anak jiran Mimi. Anak jiran Mimi belah kiri. Budak ni masa PKP tahun lepas, kita kan stuck kat rumah ni tak ada apa. Entah macam mana dia petik bunga rumput macam tu lah. So dia hulu lah, dia panggil Mimi anti jiran, ambil lah bunga ni. Lepas tu Mimi pun macam be nice, okay, pergilah ambil bunga tu. And then tiba-tiba dia pun cakap dengan Mimi, ni untuk pakcik tu, ni untuk uncle tu. Lepas tu macam uncle mana? Tu dekat pintu rumah hanti. Lepas tu macam mak kau mana mak kau? Terus tak rasa comel lah budak tu. Lawak. Dia takut tapi lawak. Lagi Hanan? So itu yang pertama hantu yang datang dari rumah sebelah. Dekat situ ada budak-budak kecil suka menyorok di celah-celah baju tu. Bilik yang jarang nak dikunjungi yang benda tu suka. Ada makhluk hijau datang dia jilat pinggan tu semua. Makhluk apa? Makhluk hijau. Bilik you ada pocong tu. So I nampak ada macam bunjut ikat tu kat belakang you. Sumpah I tak tipu. I tak tipu sebab ni sebab nak buat konten kan aku cerita juga.